cerita Robin Hood? Budak tak sekolah pun kenal siapa tu Robin Hood Ni saya. Saya lah Robin Hood tu ya. Saya berjuang, saya berkorban untuk sekolah tu. Cara saya memanglah salah. Saya pernah buat silap. Tapi tu tak bermakna saya ni buruk dekat mata semua orang ayah. Jadi bagi saya peluang. Saya masih ada hak untuk pertahankan diri saya. Saya nak pergi sekolah pondok. Dah pergi ya. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah alayka salawatullah abdun bil bab yaghtar. Kerelevanan ialah penerimaan masyarakat terhadap sesuatu institusi atau perkara lain untuk masa lalu, kini dan selamanya. Kerelevanan dalam pendidikan Islam merupakan proses yang penting dalam institusi pendidikan negara bagi membolehkan masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan dari sudut akidah, fiqh maupun akhlak yang melengkapi agama Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Kerelevanan yang diterima juga haruslah memberi manfaat kepada masyarakat yang akan memberikan pendidikan, kemudahan infrastruktur dan peluang pekerjaan serta membangunkan ekonomi setempat. Institusi pondok dalam pendidikan relevan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan. Saya ingin menerangkan tentang latar belakang isu. Okey rakan-rakan sekalian, saya akan membawa anda kepada sejarah pondok di tanah Melayu. Perkataan pondok berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu fudukun yang bererti rumah tumpangan ataupun tempat penginap para pengembara. Dalam konteks pendidikan Islam pula, ia dikaitkan dengan rumah-rumah kecil yang didirikan sebagai tempat tinggal pelajar berhampiran surau atau madrasah dan rumah tuan guru di sebuah kawasan khas. Ianya merupakan hasil tulisan dari institusi pengajian Islam di rumah ataupun sufah di Masjid Nabawi maupun juga istana. Bermatlamatkan untuk menyampaikan ilmu agama yang berbentuk fardu ain dan fardu kifayah kepada umat Islam. Ianya juga berperanan dalam membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Yang pertama ialah kurikulum pondok lebih dikenali sebagai aliran tradisional ataupun konservatif kerana lebih menyebutkan pembelajaran ilmu agama iaitu ukhrawi. Ada 9 subjek yang diketengahkan di pondok ini. Yang pertamanya adalah tauhid, fiqh, usul fiqh, hadis, ulum al-Quran, nahwu, saraf, mantiq serta tasawuf. Kaedah pelajaran diamalkan di pondok ini ialah talaqi wal musyafahah, iaitu berhadapan dengan guru semasa pengajian maupun pembukaan kitab. Peringkat pengajian pondok boleh dibagi kepada 3. Yang pertamanya adalah permulaan, pertengahan dan tinggi. Okey, pengurusan dan kewangan pondok. Yang pertamanya membentuk satu komuniti tersendiri yang dibangunkan di atas sekeping tanah, kepunyaan guru atau tanah wakaf atau dibeli bersama-sama oleh orang kampung. Yang keduanya adalah sesebuah pondok ini akan dikendalikan oleh seorang guru secara umumnya. Akan tetapi, bagi pondok yang berkapasiti besar, guru itu biasanya dibantu oleh beberapa orang pembantu yang terdiri daripada murid lama yang menjadi harapan guru. Yang ketiga, para pelajar tidak perlu membayar sebarang yuran pengajian manakala makanan dan keperluan asas pelajar dibiayai oleh pihak keluarga. Para penduduk kampung tolong dari segi butuh zakat, derma barangan maupun makanan. Komiti pondok ada juga menanam sayur-sayuran maupun buah-buahan. Dan yang terakhir sekali, para pelajar juga menerima upah daripada pengajaran Al-Quran di kawasan sekitar maupun bagi sekalian Islam. Rakan-rakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru pondok ni berasal daripada mana? Berasal dari kawasan kampung itu ataupun daerah yang sama, serta ada yang berhijrah dari luar negara dan bermastautin di tanah Melayu. Kesemua untuk guru terhasil daripada institusi tradisional Islam seperti di Mekah, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Papua ni.
Ada juga apabila seorang tok guru ni berhijrah ke suatu tempat lain, maka akan menarik minat pelajar untuk menantang ilmu di tempat tersebut maupun daripada luar kawasan. Sebab pondok ini akan dididik oleh seorang guru secara umumnya. Akan tetapi bagi pondok yang berkapasiti besar, guru itu biasanya akan dibantu oleh siapa iaitu murid yang menjadi harapan kepada guru untuk menggantikan beliau ataupun menjadi staf-staf di sana. Populariti seorang tok guru ini juga diambil kira. Contohnya guru itu hebat dalam ilmu nahu, maka ramai yang akan datang ke pondok tersebut untuk belajar ilmu. Okey, pelajar-pelajar pondok, yang pertamanya ialah mereka yang menuntut di sekolah pondok terdiri daripada pelbagai lingkungan usia, iaitu 9 tahun hingga 25 tahun. Zaman awal sekolah pondok, para pelajar pada waktu dahulu akan membina pondok dengan bantuan tenaga dan benda daripada penduduk kampung. Infrastruktur pondok biasanya merupakan satu bilik ringkas daripada pondok, papan atau nipah serta berdiri di atas tiang-tiang. Lazimnya setiap pondok itu akan ditemani oleh 2 atau 3 orang pelajar. Satu unit pondok ni boleh berkembang sehingga merangkumi antara 250 pelajar sehingga 500 orang pelajar. Semestinya wujudlah sebuah madrasah yang berfungsi sebagai pusat pelajaran maupun pusat pentadbiran pondok tersebut. Status quo atau situasi terkini berkaitan institusi pendidikan pondok, statistik mencatatkan sebanyak 283 buah pondok telah didaftarkan dan masih terdapat banyak lagi institusi pondok yang belum berdaftar. Kebanyakannya disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat untuk pendaftaran sekolah pondok. Jumlah guru pondok pula di sekolah yang berdaftar dianggarkan sebanyak 900 ke 1000 orang guru dan jumlah ini tidak dapat menampung jumlah pelajar sebanyak 15,000 orang pelajar. Dan ini merupakan catatan pada tahun 2017 dan tidak mustahil jumlah ini semakin meningkat pada tahun 2020. Kelayakan guru pondok pula tidak didasari dengan kayu ukur yang relevan. Pemilik institusi pondok mencari sendiri guru berpengalaman, termasuk lulusan dari dalam atau luar negara untuk mengajar. Sebaliknya, KPM tidak menyediakan guru untuk keperluan sekolah itu. Yang menjadi masalah ialah kebanyakan institusi ini mempunyai guru yang tetap atau sementara. Oleh itu berlaku keluar masuk dalam kalangan guru yang sukar diatasi dengan segera, disebabkan setengah guru yang sedang mengajar mendapat tawaran kerja lain yang lebih tinggi gajinya. Apatah lagi skim gaji institusi di sekolah pondok adalah lebih rendah dan kenaikan tahunan tidaklah sebesar mana dibandingkan skim perkhidmatan awam. Kerajaan mula bertindak baru-baru ini melalui persidangan meja bulat institusi pendidikan pondok di Malaysia. Dalam persidangan tersebut, sebanyak 2 kertas telah dibentangkan. Yang pertama berkaitan dengan pengurusan institusi pendidikan pondok di Malaysia oleh Yang Berbahagia Puan Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Pengarah Bahagian Kemajuan Islam JAKIM, dan kertas kedua berkaitan sistem pendidikan pondok di Malaysia dibentangkan oleh Yang Berbahagia Dr. Luqman bin Haji Abdullah, iaitu Pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Terdapat juga bantuan yang diperuntukkan untuk sekolah pondok dan Berita Harian ada melaporkan sebanyak 25 juta ringgit diagihkan untuk 200 buah sekolah pondok berdaftar. Namun, peruntukan itu masih lagi tidak dapat memenuhi keperluan semasa pondok. Mengumumkan peruntukan 735 juta ringgit untuk penyelenggaraan dan naik taraf sekolah termasuk untuk tahfiz sebanyak 50 juta ringgit, sekolah agama rakyat persendirian 25 juta ringgit dan sekolah pondok 25 juta ringgit. Semua sekolah pondok dan tahfiz di seluruh negara akan dibantu dengan jumlah nilai bantuan yang berbeza-beza bergantung kepada jumlah murid dan guru. Sumbangan kepada sekolah yang terjejas itu di bawah program Musaadah kerana kerajaan menitik beratkan pendidikan pondok yang berdaftar dengan JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri.
Selain itu juga, baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bati telah menubuhkan sebuah pondok moden diberi nama Sekolah Pondok Al-Abakirah. Pondok Moden Al-Abakirah terdiri daripada 3 komponen yang kami belajar. Yang pertama ialah akademik, yang kedua turas dan yang ketiga ialah tahfiz. Saya mulakan dengan akademik. Akademik, kami belajar akademik setiap hari sekitar 2 hingga 3 jam. Kami mengambil subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Dan yang kedua, komponen kedua ialah kitab turas, iaitu terdiri daripada kitab turas Arabi dalam bahasa Arab dan yang kedua ialah kitab turas Jawi dalam bahasa Jawi. Kami mengambil kitab Arab seperti Matan Ajrumiyah dan Matan Bina. Adapun dalam kitab Jawi kami mengambil kitab seperti kitab Penawar Bagi Hati. Dan bagi subjek turas Arabi dan Jawi ini kami pelajari sekitar 3 hingga ke 4 jam dalam sehari. Dan komponen ketiga ialah tahfiz, yang mana kami akan menghafal Al-Quran setiap pagi sekitar 1 jam hingga 2 jam. Dan itulah sistem akademik yang ada di Pondok Moden Al-Abakirah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Kita pergi kepada implikasi isu kerelevanan institusi pondok dalam pendidikan. Kita tengok implikasi ini kepada 2 bahagian, iaitu positif dan negatif. Dan setiap bahagian terdapat 4 kategori, iaitu pelajar, guru, masyarakat dan kerajaan. Kita pergi kepada implikasi positif dahulu. Implikasi positif yang pertama adalah berkaitan dengan pelajar, iaitu dapat melahirkan pelajar yang mahir dan dapat mengaplikasikan ilmu mereka dalam kehidupan seharian. Pelajar di pondok didedahkan dengan pelbagai jenis ilmu agama seperti tasawuf, akidah, akhlak dan sebagainya. Selain daripada belajar, mereka juga dapat mengaplikasikan ilmu mereka ini dalam kehidupan bermasyarakat seperti membaca tahlil, mengimamkan solat jenazah, solat Jumaat dan sebagainya. Bagi pondok moden pula, walaupun mereka mempunyai komponen kurikulum yang banyak seperti kitab turas, akademik, tahfiz, mereka juga boleh berjaya dalam peperiksaan awam seperti peperiksaan SPM. Implikasi positif yang kedua ialah berkaitan dengan guru, iaitu dapat mengekalkan peranan guru sebagai murabi dan muallim, serta masyarakat mempercayai kebolehan guru di pondok dalam menyebarkan ilmu kepada anak-anak muda. Pengajian pondok secara tradisinya adalah berbentuk talaki, iaitu guru akan membaca baris ke baris sehingga pelajar faham keseluruhan isi kandungan yang dipelajari. Ini menunjukkan strategi pembelajaran berpusatkan guru. Namun begitu, pondok moden yang ada kurikulum akademik di dalam komponen kurikulum mereka juga mengamalkan strategi berpusatkan pelajar dan guru bertindak sebagai fasilitator. Strategi pembelajaran ini digunakan apabila mempelajari subjek seperti PQS, PSI, Bahasa Arab, Bahasa Melayu dan sebagainya.
Implikasi positif yang ketiga pula ialah berkaitan dengan masyarakat, iaitu masyarakat sedar akan kepentingan pendidikan agama oleh kerana lahirnya ramai ulama yang berlatar belakangkan mereka pernah mendapatkan pengajian di pondok seperti Tok Guru Ni Aziz, Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Haji Suhaib Bendin, Ustaz Azhar Idrus. Mereka ini banyak memberikan sumbangan pada masyarakat, terutamanya dalam ilmu agama. Mereka juga ada menubuhkan pusat anak yatim dan juga pondok bagi menyebarkan ilmu agama di situ. Masjid di pondok juga bukan hanya untuk pelajar di dalam pondok saja, malah ia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pondok itu. Implikasi positif yang terakhir ialah berkaitan dengan kerajaan. Apabila sebuah institusi pondok itu berdaftar dengan kerajaan sama ada Majlis Agama, Jabatan Agama maupun KPM, mereka dapat memantau dan membantu memberikan dana kepada institusi pondok dalam mengembangkan aspek prasarana, kurikulum, tenaga pengajar dan sebagainya. Sebagai contoh, pada tahun 2016, pihak JAIB, Jabatan Agama Islam Negeri Perak dan juga JAKIM telah memantau beberapa institusi pondok dan madrasah di Perak dan mereka dapat menyalurkan bantuan serta dana kepada institusi tersebut. Apabila sebuah institusi pondok itu lengkap dari segi prasarana, tenaga pengajar, kurikulum, mereka dapat bersaing secara sihat dengan institusi pendidikan yang lain seperti SMKA, SABK, Smart Labu dan sebagainya. Kita pergi pula kepada implikasi negatif. Implikasi negatif yang pertama adalah berkaitan dengan pelajar. Konsep pendidikan tradisional pondok tidak menyediakan platform bagi menyambung pengajian. Hal ini kerana pengajian tradisional pondok lebih tertumpu kepada ukhrawi dan menjurus kepada agama. Oleh kerana itulah ia tidak menyediakan platform yang sesuai bagi menyambung pengajian yang lebih tinggi. Berbeza pula dengan kurikulum pondok moden. Mereka, pondok moden ini, menerima kurikulum akademik. Oleh kerana itu, dapat kita lihat di sini, pondok moden mempunyai kelebihan berbanding dengan pondok tradisional. Implikasi negatif yang kedua pula ialah berkaitan dengan guru. Guru di pondok menganggap sistem pendidikan akademik ini berbentuk sekular dan memberi ancaman kepada pendidikan agama di pondok. Oleh itu, mereka bersifat tertutup dalam menerima sistem pendidikan akademik ini. Guru ini merupakan aset yang paling penting dalam sesebuah institusi. Oleh itu, pihak pengurusan sekolah seperti mudir perlu memastikan guru-guru ini tahu tentang kelebihan apabila mereka memasukkan komponen kurikulum akademik dalam pengajian di pondok. Implikasi ketiga pula ialah berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahawa institusi pondok ini hanyalah sebagai tempat pemulihan akhlak. Ada juga sebilangan masyarakat yang menganggap pondok ini merupakan destinasi terakhir mereka akan menghantar anak mereka sekiranya anak mereka tidak mendapat tempat pengajian sama ada di institusi awam maupun di institusi swasta. Tanggapan-tanggapan ini wujud oleh kerana mereka merasakan institusi pondok ini tidak setanding dan tidak setaraf dengan institusi pendidikan yang lain seperti SMKA, SABK dan sebagainya. Implikasi negatif yang terakhir pula ialah berkaitan dengan kerajaan. Kerajaan tidak mempunyai autoriti dalam mengurus atau memantau hal ehwal pendidikan di pondok. Hal ini kerana terdapat sebilangan pondok yang tidak mendaftar dengan kerajaan kerana mereka merasakan kerajaan ini mahu mengambil alih institusi yang telah diusahakan oleh mereka. Sebelum ini, pondok pernah mendapat dana atau bantuan daripada masyarakat. Namun semakin hari, kewangan mereka semakin berkurangan. Jadi, pihak pengurusan pondok mengambil keputusan untuk mengutip derma. Sebenarnya hal ini dapat dielakkan sekiranya mereka mendaftar dengan kerajaan kerana kerajaan mempunyai peruntukan yang khusus bagi pondok bagi memastikan pondok ini berkembang dalam aspek prasarana, kurikulum, tenaga pengajar dan sebagainya. Isu kerelevanan institusi pondok merangkumi beberapa aspek antaranya kurikulum, tenaga pengajar, kewangan dan penubuhan institusi pondok itu sendiri. Siapakah yang bertanggungjawab dalam menangani isu ini? Antara pihak yang terlibat ialah kerajaan, Jabatan Agama Islam Negeri, pentadbir institusi pondok dan masyarakat. Okey, yang pertama ialah peranan kerajaan.
Kerajaan perlulah mengukuhkan institusi pondok ini dengan mewujudkan satu dasar pembangunan pendidikan Islam bagi sistem pendidikan dan pentadbiran yang lebih berfokus kepada garis panduan serta strategik dan inisiatif pengurusan dan pelaksanaan institusi pondok, yang mana dasar ini perlu jelas dari segi matlamatnya, objektifnya dan strategi pelaksanaannya agar kesemua institusi pondok dapat mengikuti dasar pembangunan pendidikan Islam ini. Dan seterusnya ialah kerajaan persekutuan perlulah menyelaraskan pentadbiran pendidikan melalui satu akta agar lebih banyak institusi pondok dapat mendaftar secara sah dan mereka juga layak untuk mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan. Kerana tindakan mendaftar secara sah bukanlah bermaksud pengambil alihan kuasa institusi pondok oleh kerajaan. Okey, selain itu, dalam menangani isu masalah kekurangan guru, kerajaan perlulah mengambil inisiatif dengan memberikan bantuan pinjaman guru agama yang berkelayakan untuk mengajar di sekolah pondok. Okey, peranan yang kedua ialah oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Satu ruang perbincangan yang harmoni antara pihak pentadbir institusi pondok dengan Jabatan Agama Islam Negeri perlulah sentiasa terbuka dalam hal ehwal pendidikan, kerana sekiranya kedua-dua hubungan pentadbiran ini telah terjalin kukuh dan kuat, banyak perkara dapat dibincangkan bersama dan banyak juga perkara dapat diselesaikan bersama. Dan selain itu juga Jabatan Agama Islam Negeri perlulah sentiasa melakukan pemantauan terhadap institusi-institusi pondok agar mereka ini sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan, dan perkara tepat yang seharusnya dilakukan ialah mewajibkan kesemua institusi pondok agar mendaftar secara sah di bawah Jabatan Agama Islam Negeri. Seterusnya adalah peranan pentadbir institusi pondok itu sendiri. Mereka perlulah bersikap dan bersifat lebih terbuka dalam sistem pentadbiran dan pendidikan dengan menyambut baik sebarang usaha ke arah penambahbaikan sistem di institusi pondok agar kebaikan dapat diperolehi bersama. Dan selain itu juga, pentadbir institusi pondok perlulah menunjukkan kesungguhan dalam mencari sebarang solusi dalam menangani isu ini. Dan akhir sekali ialah peranan yang harus dimainkan oleh masyarakat. Isu kerelevanan institusi pondok ini telah mendapat beberapa implikasi negatif daripada masyarakat, terutamanya ibu bapa. Ibu bapa hanya menganggap institusi pondok ini hanyalah tempat pemulihan akhlak pelajar-pelajar sebagai tujuan utama mereka menghantar anak-anak mereka ke institusi pondok, dan seharusnya perkara ini dielakkan, yang mana ibu bapa ini perlulah membuang perspektif negatif dan stereotip seperti ini yang hanya menganggap institusi pondok sebagai tempat pemulihan akhlak. Dan mereka juga perlulah melakukan sedikit penyelidikan ataupun menambahkan sedikit pengetahuan mereka tentang institusi pondok mengenai apakah silibus ataupun sistem pembelajaran terkini institusi pondok yang lebih maju daripada sebelumnya, dan mereka haruslah membuat inisiatif sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang institusi pondok. Oleh itu, dapat kita lihat betapa pentingnya isu ini untuk mendapat jalan penyelesaian agar kesemua institusi pendidikan di Malaysia dapat ataupun terus bergerak ke hadapan dan dapat berkembang dengan jayanya. Institusi pondok merupakan institusi tradisional Melayu berbentuk formal yang meneruskan kelangsungan tradisi pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah serta asas-asas ilmu agama.
Institusi pondok yang bersifat tradisi ini perlulah dikekalkan dan ditambah dengan beberapa komponen lain seperti akademik supaya pendidikan di institusi pondok akan dipadar tinggi dan mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Perbincangan mengenai kerelevanan institusi pondok dalam pendidikan ini lebih kepada untuk melihat perkembangan aspek-aspek pendidikan seperti prasarana, kewangan, kurikulum, tenaga pengajar dan lain-lain. Perkembangan secara berterusan bagi aspek-aspek ini akan menjadikan pondok sebagai institusi pendidikan yang unggul di masa akan datang.